Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi saya. Okey, kerana Allah masih memberi saya peluang untuk saya bernafas lagi pada hari ini, dan Allah masih lagi memberi saya berkesempatan untuk saya buat live lagi. Alhamdulillah. Kalau ikutkan sekarang jam tepat pukul 3.45 pagi. Okey. Jadi siapa yang belum tidur tu, alhamdulillah, boleh dengar live saya. Siapa yang belum tidur, siapa yang dah tidur tu, teruskan tidur. Kita jangan ganggu mereka. Siapa yang belum tidur tu mungkin tak bekerja esok pagi ke apa ke. Okey, marilah. Sebenarnya sebenarnya saya baru lepas diubati oleh guru saya sendiri atas orang kata apa, atas kesan daripada perubatan di mana saya mengubat seorang anak gadis yang anak gadis pada hari Jumaat itu harilah okey. Jadi lepas saya diubati 2-3 hari, alhamdulillah badan saya beransur pulih. Cumanya apa yang saya kesalkan iaitu pada malam semalam, di mana selepas saya melihat video saya balik, banyak benda merapu saya cakap kan, sebab saya rasa tu bukan diri saya. Sejujurnya tu bukan diri saya. Sebab apa? Saya bukan jadi macam tu. Kalau saya penat, saya akan penat. Kalau saya penat, saya tidak akan saya tidak akan buat live. Tapi bila tak tahulah kenapa malam semalam tu bila saya buat live tu, saya rasa macam bukan diri saya. Sebab saya cerita mengapu, A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke A pergi ke B balik kan. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah, Sang Ratu sendiri daripada belakang dia macam buat sesuatu di mana suruh saya stopkan live saya. Jadi lepas saya dah stopkan live saya tu, saya diberi air oleh Sang Ratu. Alhamdulillah, keadaan bertambah okey sikit. Tapi saya lepas tu saya tengok balik video saya tu, Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Sebenarnya banyak benda yang berlaku, okey. Banyak benda yang berlaku. Jadi sebenarnya kenapa saya buat live pada hari ini, pada pagi 3.45 ni, sebenarnya takutlah sekiranya besok saya tak dapat nak buat live ke kan. Setidak-tidaknya saya ada satu hadiah untuk anda semua. Setidak-tidaknya saya mengotakan janji saya untuk anda semua. Sebab benda yang paling saya takut adalah memungkiri janji. Itu yang benda saya takut. Sebab apa? Janji ni akan dituntut sampai ke akhirat. Jadi kita pun rasa macam, saya sendiri lepas diubati, saya tidur sekejap. Lepas tu saya bangun, saya buat solat, saya buat solat hajat, saya buat solat buat istiqarah.
Jadi alhamdulillah saya mempunyai kekuatan sedikit, walaupun tidaklah orang kata apa, tidaklah sihat sepenuhnya. Tapi alhamdulillah, insyaAllah saya akan cuba recover balik saya punya kesihatan daripada semasa ke semasa. Okeylah. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa mendoakan saya, yang sentiasa memberi sokongan dan PM saya Pak Menawir. Saya tahu Pak Menawir boleh. Alhamdulillah, saya amat terharu dengan apa kata, dengan layanan yang begitu baik. Walaupun anda tidak mengenali saya, cuma anda mengenali saya daripada Facebook saja. Yang mana kenal saya, kenal lah kan. Yang mana tak kenal tu wallahualam. Okey, jadi pada hari ini alhamdulillah saya diberi kekuatan dan diberi kesihatan yang baik. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia memberi lagi saya kekuatan dan Dia sentiasa memberi lagi saya daya ingatan yang kuat untuk saya bercerita dan untuk menyampaikan dakwah di dalam cerita saya. Suka saya ingatkan di mana saya bukanlah ustaz, saya hanyalah Pak Munawir, sang Panglipu Lara. Yang mana suka cerita saya, alhamdulillah saya amat terharu. Yang mana tak suka cerita saya pun, saya sangat berterima kasih juga kepada netizen-netizen sana yang sentiasa memberi apa kata, yang menghentam saya dengan baik. Alhamdulillah, anda telah melakukan kerja anda dengan baik. Dan saya dapati banyak juga yang hentam saya menggunakan fake account. Tapi tak apa, itu adalah kerja anda. Itu kerja anda. Tidaklah saya terasa hati, tidaklah saya tergurus hati. Namun jauh di sudut hati saya ni ada sedikit terkecil hati. Tapi biasalah, kita sebagai manusia tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Baik, kepada semua netizen-netizen yang mana menghentam saya macam biasa tetap mengampunkan dosa anda dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya berbekalkan tongkat sebab saya nak mendagu hari ni kan, penat sangat. Baiklah. Kita sekarang kalau ikut time sekarang kita dalam pukul 3.50. Saya akan cuba sambung balik cerita yang tergendala tu. Saya akan cerita balik daripada awal sampai akhir. Dan saya dah susun cerita tu dengan baik, di mana setelah saya beranalisa, setelah saya mengkaji ada sesuatu benda yang nak berlaku kan. Jadi alhamdulillah saya ingat, saya akan cuba cerita balik. Saya tidak kisah pasal view ni ada 100 ke, view ni ada 50 ke, view ni ada 10 ke, view ni ada 5 ke, 3 ke, tak ada view pun tak apa. Sebab setidak-tidaknya saya dapat bekalkan sesuatu cerita untuk anak cucu saya. Mana tahu dia akan datang, mereka bermain Facebook, mereka tengok, ini atuk kan, ini anak, ini bapa saya kan. Alhamdulillah, syukur. Saya sebenarnya nak menangis juga kan. Bila saya sakit tu, saya menampakkan satu perjalanan sakaratul maut kan. Tapi alhamdulillah, inilah dia lumrah sebagai seorang pengamal perubatan kan. Sebagai seorang pengamal perubatan, tak sama dengan kita menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah dengan mengamal perubatan ni sangat tak sama. Kadang-kadang benda tu kita boleh tepis, kadang-kadang kita tak boleh tepis. Ingat juga kenapa orang tanya dengan saya, Pak Munawir ni mengubat orang, tapi kenapa boleh terkena kan? Kita kena ingat, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Jadi kalau Allah dah kata kun fayakun kepada seseorang itu, maka terjadilah dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila apa orang kata, seperti yang saya suka nak katakan, seperti yang saya suka nak bagi tahu, di mana bila kita mengamalkan perubatan, bila saya sakit, saya tidak boleh mengubati saya sendiri. Saya kena panggil guru saya untuk ubatkan saya. Sebab apa? Kita ambil logik akal, tukang gunting rambut tidak boleh gunting rambut dia sendiri. Begitu juga dengan diri kita, kita pun tak mampu tengok cuping telinga kita. Jadi kita terpaksa menggunakan satu sandaran, satu pertolongan di mana untuk kita melihat cuping kita. Begitu juga dengan diri saya kan. Jadi saya pun tak boleh nak ubat diri saya, jadi saya terpaksa menggunakan guru saya. Baiklah. Yang mana ada tengah online ni, yang mana online ni, yang mana nak dengar cerita saya, dengar.
Okey, siapa yang nak pergi buat air. Saya beri masa dalam masa 2 minit. Saya akan ke udara balik. InsyaAllah kita akan cuba stop live kita ni sebelum solat subuh. Okey, sebelum azan subuh berkumandang. Okey, saya akan cuba. Ahmad. Ahmad tidur Ahmad. Okey, kita ada 2 minit dari sekarang. Jadi yang mana rasa nak pergi buat air dulu. Yang mana rasa nak angkat share, lepas tu nak tidur pun boleh tidur. Sekiranya video ni tak ada, okey. Sekiranya video ni tak ada, anda boleh cari video ni dekat YouTube saya, okey. Sebab apa, saya masih lagi tengah nak fight untuk YouTube kan. Banyak video saya tak dimonetize. Okey, macam biasa, macam saya kata tadi, kita masih ada lagi berbaki 1 minit lebih. Pergilah buat air ke apa yang patut. Selepas ni kita akan bercerita. Saya pun tak tahu berapa lama saya dapat cerita sebab bateri saya pun tak berapa kuat. Jadi saya tengah charge power bank saya. InsyaAllah nanti kan lepas agak setengah pada cerita tu, saya akan ambil power bank, cocok kan. Okey, kat YouTube saya tak buat live sebab saya punya handphone Saratu mati. Okey. Satu handphone je ada saya. Ni air Nescafe. Sebelum saya live, saya mesti kena Nescafe dulu. Tak kena Nescafe tak boleh. Waalaikumsalam pada mereka yang memberi salam. Padang bulan please. InsyaAllah padang bulan bukan tak nak pasang, tapi padang bulan tu nantilah saya pasang. Hari ni saya nak bercerita, saya nak buka background suasana menyeramkan. Okey. Tunggu askar-askar babah tidur. Ahmad. Mat jangan lupa malam ni kita makan kambing, Mat. Handsome pakai yang malam ni. Itulah orang kata saya handsome Tak tahulah kalau handsome di mata anda ni, saya bersyukurlah. Kalau tak handsome di mata anda ni pun tak apalah, sebab cukuplah saya ni handsome di mata Sang Ratu. Dan juga saya sempurna di mata Allah. Cukuplah ya. Kau sampai atas button ni Okey. Baik, rasanya kita dah boleh cerita Kita dah boleh cerita. Okey, saya buka satu. Terbuka balik, nampak. Kira leher ni dah besar peha orang kata. One Nation Bobby. Kambing laju je. Amir Hamzah. Assalamualaikum Amir. Sahabat saya ni Amir Hamzah dengan pun kata Ayah Bobby ni antara sahabat saya lah yang baik. Ayah Bobby ni daripada Melaka tidak putus-putus memberi semangat kepada saya dan juga kepada saudara Amir Hamzah. Beliau salah seorang yang banyak mengajar saya tentang live di Facebook ni. One Nation Bobby. Okay. Cik Sofi saya. Okay, Ayah Bobby ni salah seorang yang baik Saya kenal beliau ni dah lama, cuma saya tak berkesempatan untuk berborak dengan dia. Cuma hari tu saya dapat borak dengan dia. Alhamdulillah, beliau ni seorang yang baik, yang berfikiran wawasan. Pada saya tak dapat menandingi beliau kerana di dalam perjuangan beliau, di dalam setiap perjuangan dia, beliau menjalankan satu perjuangan yang ikhlas. Dan walaupun ikhlas, beliau tetap dikecam dan beliau tetap dipergunakan dan beliau tetap dianaktirikan. Namun semangat beliau tu ialah Allah lebih memahami perjuangan beliau. Jadi ini sahabat saya, Nur Azlan Nardi ni sahabat saya. Alhamdulillah bang. Apa khabar bang? Lama saya tak dengar cerita. Lama saya tak kacau lah bang ni. Seorang sahabat saya, walaupun saya tak pernah berjumpa dengan dia, tapi beliau ni antara orang yang baik. Saya tahu sahabat-sahabat saya dalam ni semua baik-baik. Okey, One Nation Bobby ni, siapa yang pergi ke Melaka, siapa tak kenal Ayah Bobby ni, beliau seorang yang baik. Kalau beliau kata diri beliau baik, beliau memang gila lah. Tapi bila orang kata dia baik, memang dia seorang yang baik. Sebab apa? Kata-kata itu adalah doa. Jadi kita kena mendoakan sahabat-sahabat kita ni sentiasa baik-baik saja. Jadi kita pun tak nak membebel lama-lama kan. Kita buka lagu dulu. InsyaAllah. Ada dengar lagu kan? Okey, Alhamdulillah.
Jadi sebelum saya mulakan cerita, sebelum saya memulakan story saya ingin sampaikan salam sayang saya kepada anda semua fan-fan PMFC. Tidak lupa juga kepada sahabat saya iaitu Ayah Bobby, yang kalau kita nampak daripada sini One Nation Bobby, sahabat saya iaitu Ayah Bobby. Kalau pergi Melaka bolehlah telefon dia, cari dia, insya-Allah dia pasti akan membantu anda. Okey, beliau ni tidak kata apa, beliau ni tidak memandang kiri dan kanan. Apa yang boleh beliau akan tolong, beliau akan tolong. Itulah dia, One Nation Bobby. Dengan tak lupa juga dengan sahabat saya Azlan tadi. Dia tu orang kata the good brothers lah, okay? Dengan dia dengan vape dia memang tak boleh dipisahkan. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, sama-samalah kita orang kata apa? Sama-samalah kita doakan ke atas diri kita yang zahir dan batin. Sama-samalah kita hadiahkan umur Alkitab kita kepada diri kita yang zahir dan batin. Semoga apa orang kata, semoga kita ni tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Semoga kita tidak dikacau ataupun tidak diganggu lah sesiapa pun lah, okey. InsyaAllah, sebab apa, kita masih ada Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Ini adalah top fan saya, Parasite Penang. Dia ni sentiasa menyokong saya kan, alhamdulillah. Dan saya satu hari saya nak berjumpa dengan beliau ni, okey. Jadi sama-samalah kita menghadiahkan umur Alkitab kita ke atas diri kita yang zahir dan batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Okey, sekarang ni saya nak slide komen saya. Jadi bolehlah saya slide dulu, nanti kan pandai-pandailah share ya. Assalamualaikum semua. Okey. Mungkin cerita ni agak berbeza sikit. Selalunya saya berkongsikan tentang pengalaman saya menguruskan jenazah. Tetapi kali ini adalah pengalaman saya mengubati pesakit. Cuma pada hari ini saya berkongsikan satu pengalaman di mana pengalaman yang baru. Selalunya saya akan cerita pengalaman-pengalaman yang lama. Jadi hari ini saya akan berceritakan pengalaman yang baru di mana berlakunya pada hari Khamis malam Jumaat hari itu. Saya difahamkan, okey, saya dihubungi oleh seorang hamba Allah, okay? Saya dapat serahsiakan nama dia. Seorang hamba Allah di mana beliau ni seorang fan saya. Selalu tengok live saya. Dia pernah WhatsApp saya, di Telegram saya, di PM saya. Jadi saya tak pernah balas sebab apa, terlalu banyak sangat. Okey. Jadi beliau ni selalu hubungi WhatsApp saya ketika PKP lagi. Bayangkan lama dah kan. Jadi last kali dia ada WhatsApp saya minta saya membantu dia untuk mengubati penyakit anak dia, anak perempuan dia, okay? Jadi ketika itu saya baca WhatsApp tu, masa tu PKPB, dia belum PKPB. Lepas saya baca tu, saya tu WhatsApp dia, insyaAllah pakcik, saya bagi dia abang InsyaAllah bang, kalau dah boleh bergerak nanti saya akan ke rumah abang, insyaAllah. Doakanlah sama-sama. Dan saya ada bagi juga beberapa ayat-ayat untuk dia gunakan dulu untuk untuk temporary dekat anak dia. Dalam masa yang sama juga saya ada juga bagi beberapa tips untuk dia mengatasi anak dia kalau anak dia tu kena histeria. Jadi hari berganti hari sehinggalah Datuk Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKPP. Jadi ketika PKPP itulah saya boleh bebas bergerak ke sana ke sini, bukan lagu ke sana ke sini, okay? Namun setelah saya sibuk dengan saya punya perubatan, dalam masa yang sama saya sibuk dengan saya punya restoran dekat Bukit Belontong. Jadi masa saya tu agak pack sikit. Masa PKP tu tak pack sangat sebab PKP tu semua benda terkendala. Okey, yang ada hanyalah live dengan pengurusan jenazah. Jadi setelah benda tu berlaku,
Jadi saya ada ruang lah untuk orang kata apa, untuk saya pergi ke rumah abang tersebut lah. Okey. Jadi saya diberi alamat dan juga diberi location ke rumah tersebut. Jadi pada hari Khamis tu saya dah confirm dah saya nak pergi. Cuma tinggal lagi saya sedang mengumpul sahabat-sahabat saya yang mana nak ikut saya lah. Okey, saya ada hubungi sahabat saya Said. Jadi dia tak dapat ikut saya. Saya pun ada hubungi Panjang pun tak dapat ikut saya. Jadi saya ada hubungi beberapa sahabat saya, mereka pun tak dapat ikut. Jadi tak nak ceritanya pada malam Jumaat tu saya seorang je lah yang pergi. Betul? Jadi bermulalah cerita pada malam Jumaat, di mana malam Jumaat saya bergerak ke sana pada pukul lebih kurang pukul 11 lebih, nak pukul 12 jugalah. Rasa-rasanya hampir-hampir pukul 12, tapi belum pukul 12 lagi. Perjalanan saya ni daripada Ceras ke sesuatu tempat. Tempat tu pernah saya beritahu dekat live saya yang pertama, tapi saya rasa banyak yang dah lupa ataupun ada yang ingat. Siapa yang ingat jangan cerita balik, sebab saya nak merahsiakan identiti orang tersebut. Okey. Jadi saya terus pada pukul 11, saya ingat pukul 11 lebih lah, saya tak ingat lah, tapi saya minta maaf lah kalau saya tersilap time. Tapi saya selalunya saya akan ingat pukul berapa, tapi rasanya pukul 11 lebih lah. Dalam pukul 11 lebih tu saya start kereta untuk pergi tempat tersebut lah. Okey, jadi dalam perjalanan saya nak ke sana lebih kurang 1 jam lebih lah. Okey, 1 jam lebih. Tak adalah jauh mana. Tinggal lagi saya bawa slow, saya seorang kan. Mata saya ni bukan boleh nampak jauh-jauh sangat kan. Lepas tu dalam perjalanan tu, sebenarnya perjalanan saya nak pergi ke rumah brother tadi, abang tadi pun saya dah mengalami satu benda yang agak misteri. Antara misteri-misteri yang saya alaminya adalah di mana saya saya dapat melihat beberapa kelibat di dalam kereta saya sendiri. Saya pun terfikir-fikir apakah benda tu, tapi sebenarnya bila saya fikir secara positif, mungkin juga adalah pantulan cahaya daripada kereta depan. Bila kereta depan tu lalu ke depan kan, bila dia suluh kita, kadang-kadang ada satu bayang-bayang, mungkin bayang tiang ke, bayang apa ke. Jadi perasaan kita ketika itu pun memikirkan itu adalah benda halus, walhal bukan benda halus. Lagi satu, apa yang saya boleh sampaikan, kenapa terjadinya perasaan macam tu, sebab pada ketika itu saya di malam Jumaat tu saya seorang. Jadi bila saya seorang tu, perasaan tu mulalah ada rasa macam ada tak kena ni kan. Kan. Tapi alhamdulillah lah, dalam perjalanan tu tidak ada apa-apa yang berlaku. Tinggal lagi dalam perjalanan tersebut, cuma saya rasa seram sejuk. Walaupun saya tak guna aircon, tapi saya rasa seram sejuk sangat. Rasa macam, kita rasa macam diri kita diperhatikan. Tapi saya pula yang bukanlah kata saya ni expert dalam perubatan, tidak. Tapi saya kata ini mainan syaitan ni. Selalunya kalau kita nak pergi mengubat orang, benda tu tahu tau. Kita nak pergi buang dia tau. Jadi dia ada satu tindak balas lah untuk nak buangkan benda tu kan, nak bagi kita ni gagal untuk datang ke rumah dia. Alhamdulillah dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, saya sampai juga di rumah tersebut. Okey, alhamdulillah. Jadi bila saya sampai kat rumah tu, sebelum ni saya minta maaf, saya tercepat cerita tu. Saya sampai dekat satu tempat tu, saya mencari rumah tersebut. Bila saya masuk satu simpang tu, kalau ikut pada Waze, memang kat situ jalan dia. Okey, saya dah masuk kat jalan Waze tu. Bila saya dah masuk jalan tu, dah mulalah tibanya saya punya line dah tak ada. Line tak ada tu sebab apa? Kawasan tu dia kawasan, okey, saya bagi satu clue. Jalan tu boleh pergi ke Kaki Genting. Jalan tu boleh pergi Genting tau. Okey. Jadi saya ikut jalan tu. Apa yang saya dapati kat situ, line tak ada tau. Bila line tak ada, itu satu hal. Nombor dua, kawasan tu berkabus. Saya tengok sekitar masa tu dalam pukul 12 lebih lah. Kawasan tu kan kawasan sejuk, kawasan berbukit kan. Jadi bila saya sampai ke kawasan tu, saya tengok berkabus. Jadi saya tengok saya punya handphone pula dekat tu.
waist tu tak bergerak sebab apa nama tu, dia punya coverage tu dah tak ada. Jadi saya pun orang kata apa, saya pun macam tak apalah, saya restart balik handphone saya. Bila saya restart, saya cuba tengok kokot lah ada line ke. Jadi saya cuba patah balik apa semua. Lepas saya patah balik tu, saya tengok line tu ada 2-3 bar lah. Tapi so far alhamdulillah lah, saya dapat juga jumpa rumah tersebut. Okay. Jadi saya sampailah rumah tu. Bila saya sampai di rumah tu, saya tengok alamat tu, saya tengok rumah tu, memang itulah rumah dia. Jadi bila saya sampai, saya parking dekat halaman rumah dia, saya disambut oleh abang yang telefon saya tu. Itu abang yang telefon saya tu adalah bapa kepada perempuan tu, okey, anak gadis lah. Jadi saya disambut dengan apa kata saya, sebenarnya saya disambut dengan air mata sebab mereka tanda kesyukuran dan tanda gembira. Salah satunya fan diorang, okey, ya Allah Pak Munawir dapat datang rumah kita. Itu satulah. Yang kedua, mungkin dia mengharapkan saya dapat membantu. Walau macam mana pun, ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak menandingi kuasa dia. Kalau dia kata okey, okeylah. Kalau Allah kata baik pada hari itu, baiklah kan. Namun apa orang kata, setelah saya jumpa dengan keluarga dia apa semua, abang tu kata dengan saya, okey, lepas dia dah tahu umur dia berapa, tukarlah saya bahasa saya, bukan abang, saya panggil dia pakcik. Okey, adalah lebih manis saya panggil dia pakcik. Macam abang ni atas saya dalam 4-5 tahun kot kira, tapi dia dah jauh sangat umur dia, lebih kurang kan. Umur dia dekat 58 tahun. Jadi saya pun cakap dengan pakcik. Pakcik tu dia kata dengan saya, Pak Munawir jemput masuk rumah. Jadi saya pun cakap dengan pakcik, kalau boleh kita jangan masuk rumah lagi, bagi saya kat luar dulu, kita borak-borak kat luar dulu ke apa kan. Jadi pakcik tu kata, saya tak ada masalah, tapi eloklah kita kat dalam sebab kat luar ni nyamuk banyak. Saya pun berseloroh dengan pakcik tu. Saya kata dengan dia, tak apa pakcik, kalau dia sedut darah kita tu, kita bagi, orang kata apa, kita niatkan nak bersedekah kepada nyamuk-nyamuk tu. Itu pun makanan dia kan. Jadi bila kat luar tu kat luar tu ada kursi, ada meja bulat. Pernah tengok kan? Meja taman. Meja taman tu dia ada batu-batu yang ada 4 kursi tu kan. Okey. Jadi saya punya tekan tak apa nak sihat sangat. Kena banyak minum air. Okey. Hari ni siapa yang tengok live saya, dia akan tengok sesuatu. InsyaAllah pasti saya akan tunjuk orangnya. Jadi lepas tu saya borak dengan pakcik tu. Saya kata dengan dia, pakcik, apa sebenarnya penyakit anak pakcik ni? Okey, pakcik tu pun mulakan cerita. Dia kata dengan saya macam ni, anak saya ni dah 3 tahun dah putus tunang. Dia bertunang dengan budak Kelantan. Okey, budak Kelantan. Jadi sekarang ni tunang ni tu, lepas dah putus, budak Kelantan ni duduk dekat Sabah, bekerja di Sabah. Okey. Jadi saya pun tanya dengan dia, okey, jadi apa kaitannya anak pakcik tu dengan budak Sabah tu, dengan budak Kelantan tu? Dia kata saya dah pergi berubat banyak tempat. Okey, dia kata dia pergi Kelantan pun ada, dia pergi Johor pun ada. Pendek kata setiap negeri pun dia pernah pergi lah kan. Sampaikan dia pernah panggil satu wak daripada Indonesia turun ke tanah Melayu kita ni, ke Semenanjung, untuk mengubati anak dia. Namun orang kata apa, perubatan tu bukanlah kata gagal. Sebenarnya tak gagal, tapi belum lagi bertemu jodoh, orang kata. Okay, kita jangan condemn emosi yang tak baik. Namun lepas saya cerita dengan, lepas bapa dia bercerita dengan saya tu, kesemua perawat tu kata ini adalah kerja bekas tunang dia. Pada mulanya diorang tak kata bekas tunang, dia kata ini kerja semua datangnya daripada bekas, daripada seorang lelaki. Bila bapa dia tunjukkan gambar-gambar yang ada, kesemua perawat-perawat tu tunjuk gambar yang sama. Okey, jadi maknanya itulah, kalau seorang kata mungkin kita boleh 50-50 nak percaya, tapi kalau dua orang pun berkata, kan kita boleh katakan 50-50. Tapi bila dah 4-5 orang bercakap benda yang sama, maknanya tak lain tak bukan orang yang sama lah yang buat, betul. Jadi mengikut daripada bapa dia kata sebenarnya dia dah putus asa dah untuk nak berubat. Tapi atas nasihat kawan-kawan dia, cubalah berubat. Sehinggalah beliau ni bertemu dengan
Pak Menawir. Dalam live Pak Menawir. Kenapa kan saya dah susun cerita tu dia elok. Tak sembarang gelong kan. Okey, lepas tu bila saya dah dengar cerita dia, okey tak apalah, saya faham lah cerita tu. Lepas tu kebetulan pula masa saya pergi mengubati, masa saya pergi untuk berubat tu, saya tak bawa banyak sangat perkakas. Antaranya maksud saya tu, saya tak banyak sangat bawa barang perubatan. Cuma tinggal lagi saya bawa diri saya dengan selendang ni. Kenapa saya bawa selendang ni? Sebenarnya selendang ni adalah pemberian daripada seorang hamba Allah di Indonesia, di mana selendang ini diguna oleh Sunan Muria. Kenapa saya kata Sunan Muria? Sebab dekat sini dia ada beberapa wafat. Okay, bukanlah wafat, orang kata wafat tak bagus kan. Ada nak tunjuk tak nampak kan. Dia ada beberapa wafat, dan kain ni juga telah dibuat pengisian untuk perubatan. Maknanya mengikut beliau, kain ni, selendang ni dipakai oleh para wali lah kan. Jadi apa orang kata, tak tahulah, kalau dia kata kalau dia tipu saya tipu anda lah kan. Tapi sebab saya tak rasa dia tipu saya, sebab yang beri saya ni pun guru saya juga. Jadi bila dia kata benda ni dia dapat pengisian dan digunakan selalu untuk solat, jadi saya diajar untuk mengubati pesakit dengan hanya libas saja benda ni. Okey, bukan kain yang ada power, tidak, semua ni kuasa Allah. Okay, kita balik pada cerita tu. Lepas tu saya pun dekat dengan pakcik tu. Saya kata, okey pakcik, kalau macam tu izinkan saya masuk ke rumah. Sebenarnya kenapa saya nak duduk kat luar rumah, sebenarnya saya sedang memasang beberapa pagar, di mana pagar rumah dia memang rapuh. Okey, kenapa rapuh? Kenapa rumah dia penuh dengan makhluk-makhluk halus? Sebab yang bawa masuk tu adalah diorang tu sendiri. Maksud saya anak dia lah yang bawa masuk. Jadi bila saya masuk ke dalam rumah tu, benda yang saya rasa dalam rumah tu terlalu panas. Maksud saya terlalu panas tu bukanlah panas neraka, tidak kan. Dia ada rasa bahang yang tak bagus. Macam kita lah, kita pergi satu tempat tu kita rasa tak ngam je. Dia rasa macam tu lah. Walaupun rumah dia tu ada aircon tapi tetap saya rasa macam tak ngam je rumah tu. Okey, lagi apa yang saya buat? Saya dijemput duduk dekat ruang tamu, tapi saya memilih untuk duduk dekat ruang tamu bahagian depan. Ruang tamu dia ada dua ruang tamu. Satu ruang tamu kita masuk rumah dia ada ruang tamu. Satu lagi ruang tamu dia dekat tengah. Mana rumah orang ni besar sebenarnya. Dia ni pun bukan orang biasa-biasa, orang kaya juga kan. Alhamdulillah tu rezeki dia kan. Tapi walau macam mana rezeki dia pun, itulah Allah menguji anak dia pula. Okay? Lagu ni betul-betul seram. Okey, jadi saya tak memilih untuk duduk tengah, tapi saya memilih untuk duduk di bahagian hadapan, di depan ni lah. Lepas tu bila saya duduk depan tu, saya perhatikan dalam rumah dia. Dalam rumah dia memang panas dan terlalu, pada saya sebenarnya banyak benda-benda yang menempel di dalam rumah dia. Antaranya yang paling banyak sekali leng sui lah. Itu biasalah. Kita kena tahu tau, bila leng sui ni ada dalam rumah kita ni. Okey, tak tahulah, ini apa yang saya tahulah. Leng sui ni bila dia ada dalam rumah kita, selalunya dia akan perkosa anak gadis kita. Leng sui ni kan, dan juga hantu raya. Hantu raya ni dia ada, orang dahulu bela hantu raya untuk buat kerja-kerja tau. Macam tok nenek moyang kita ni, dia orang bela hantu raya untuk jaga kebun, untuk potong kayu apa semua kan. Sebab hantu raya ni dia boleh menyerupai kita kan, 100% copy paste. Tapi orang sekarang ni bela hantu raya untuk balas dendam. Tu dah yang salah tu. Tapi tetap salah orang tua kita pun. Lepas tu saya pun dekat dengan pakcik dia. Pakcik dah saya kata dengan pakcik. Pakcik, boleh saya tahu tak anak beranak pakcik, adik-beradik apa, orang dalam rumah ni ada berapa orang? Jadi pakcik tu pun dekat dengan saya, anak dia ada lebih kurang 6 orang. 6 ke 7 orang, Allah alam, saya pun lupa dengan 6-7 lah gitu kan. Pakcik ni ada seorang isteri. Itu je lah. Jadi saya cakap anak beranak pakcik, lelaki perempuan berapa orang. Jadi dia bagi tahu saya perempuan ada 3, lelaki pun ada 3. Oh silap, anak dia ada 7 orang, 4 lelaki 3 perempuan. Nasib baik sikit. Kalau dia kan, nasib baik sikit. Alhamdulillah, syukur pada Allah kan. Dia bagi saya ingatan yang kuat balik. Lepas tu
Saya pun bagi tahu balik lah. Saya cakap kena okey, kalau macam tu boleh tak izinkan saya jumpa anak pakcik yang sakit tu. Lepas tu dia kata dengan saya, boleh Pak Menawai, tak ada masalah. Pak Menawai nak saya buat turun ni sekarang ke? Saya kata kalau boleh sekarang lah. Tapi sebelum tu kalau boleh minta anak lelaki pakcik duduk kat sini. Kok lah kalau tiba-tiba dia mengacau, boleh pegang dia. Okay, maknanya alhamdulillah pada hari tu semua anak beranak dia semua ada. Tu yang baguslah kan. Jadi saya tengok keluarga diorang ni keluarga yang berdisiplin. Semua maknanya memang pukul 10 ke pukul 9 ke rasa-rasanya lah dah memang on time ada kat rumah kan. Time dengan bersama family lah. Okey, lepas tu bila anak dia, rumah dia 2 tingkat. Bila anak dia turun kan, anak dia turun yang perempuan tu, saya cakap terus terang, yang turun yang kena buatan orang tu cantik pada, memang lawa. Nasib baik saya dah kahwin. Dia memang lawa, sangat lawa. Pada saya okey lah, saya minta maaf banyak-banyak kepada live saya ni, kepada yang tengok live saya ni. Bukanlah saya nak menggunakan bahasa kasar ataupun bukanlah saya nak menggunakan bahasa lucah, tetapi erti kata lain saya nak bagi anda faham. Anak perempuan dia ni boleh dikatakan sangat cantik. Kenapa saya kata sangat cantik? Sebab dia mempunyai bentuk fizikal badan yang disukai oleh lelaki. Kenapa? Pertama, cantik. Kedua, kulit dia memang putih. Ketiga, saya minta maaf pada kaum-kaum hawa, saya minta maaf banyak. Dia mempunyai buah dada yang sangat cantik. Maksud saya tu besar lah. Dan dia mempunyai pinggul yang orang kata apa, memang sedap lelaki mata memandang. Saya minta maaf ya pada kaum-kaum hawa, jangan fikir bukan dan mana lelaki tu jangan pula korang fikir bukan kan. Pak Menawai bukan jadi macam tu. Okey. Bila saya tengok persis wajah dia, persis muka dia, dia ni memang seorang yang cantik dan memang digilai oleh lelaki. Dengan rambut dia yang panjang, para-para dada kan, para-para bahu bawah kan. Memang cantik lah dengan rambut dia. Kita tengok dia memang cantik. Jadi dia ni diturun dan diapit oleh adik-beradik dia, iaitu perempuan lah turun. Setibanya di bawah, tangga tu dekat ruang tamu yang kedua tau. Yang saya katakan ruang tamu ada satu, ruang tamu ada kedua kan. Okey. Yang kedua tu kan, dia turun tangga sampai dekat bawah tu, terus dia histeria. Bukan histeria tau, dia terus mengamuk on. Adik-adik ni yang pegang dia boleh terpelanting lah. Bukanlah terpelanting macam kartun tu, tidak lah. Mana dia terkeluar lah kan, jatuh kan. Jadi tiba-tiba dia pergi kat depan saya tau. Dia pergi kat depan saya dengan dalam keadaan muka dia tu dah lah cantik comel kan. Kita jadi tak takut. Tetapi dengan keadaan mata dia memandang saya tu, kan, mata dia memandang saya, dia cakap, "Kau siapa? Siapa undang kau datang ke rumah aku? Kau tak diundang ke rumah aku." Dia gelak macam tu. Cara dia gelak tu seolah-olah dia sedang menghina saya. Sebab apa? Ketika itu saya dah pasak saya punya tempat berdiri saya tu dengan kaf 40. Lepas tu dia pergi, dia macam dia munah mandi pandang saya kan. Belum ada orang lagi yang boleh bunuh aku. Belum ada orang lagi yang boleh buang aku. Kau tak boleh. Kalau aku mati, orang ni pun akan mati. Sebab aku sayang dia. Dia terus gelak. Gelak macam tu. Jadi saya pun kerahkan bapak dia, "Pakcik tolong pegang anak pakcik." Okey. Bila ramai-ramai pegang, okey, adik-adik dia lelaki tu pegang. Perempuan tu, anak dia perempuan lah, kata, lepaskan aku kan. Lepas aku. Sambil-sambil dia cakap tu, "Kalau korang tak nak susah, korang lepaskan aku." Bila dia kata macam tu kan, bila dia cakap macam tu, maknanya adik-adik dia yang lain tu macam lepas, maknanya macam takut. Jadi saya pun tempik lah, jangan lepas. Kenapa kita perlu tunduk dengan apa yang dia cakap? Okey, lepas tu saya kata dengan pakcik tu, saya kata dengan bapak dia, "Pakcik, sebenarnya pakcik, dalam badan anak pakcik ni lain pakcik, bukan yang biasa-biasa ni pakcik. Maksud saya ni luar biasa ni. Ini boleh dikatakan yang kuat ni. Sebab apa? Saya dapat hidu bau benda ni
datang ni daripada selatan Thailand. Okey, maknanya mungkin dia buat dekat Yala ke, mungkin dia buat dekat apa nama tu, Patalong ke apa ke orang, tapi belah selatan bukan belah utara. Kalau utara ni kita naik Danau, kalau belah selatan ni kita akan naik apa nama, lepas Kelantan tu kita jumpa apa nama dah, lupa pula nama tempat, selalu sebut benda tu. Lepas tu bila mungkin dia buat kat atas tu, sebab saya difahamkan benda tu agak keras dan susah untuk dibuat. Okey, memandangkan saya tidak mempunyai perkakas yang cukup, tapi saya pun cuba juga untuk tidak menghampakan bapa dia. Saya akan cuba juga yang sebaik, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah lindungi saya. Jadi saya pun cakap dengan pakcik tu, pakcik, saya nak minta izin, okey, kalau boleh anak-anak pakcik yang lelaki ni selang-seli ataupun dua-dua ni pergi ambil wuduk dulu. Lepas tu pakcik pun ambil wuduk sama juga. Lepas tu anak perempuan pakcik ni yang ni pun ambil wuduk juga. Tapi yang penting jangan lepaskan dia. Maknanya kita jangan pergi semua, pergi sikit-sikit. Jadi saya akan pantau anak pakcik ni kat sini. Jadi diorang pun pergilah ambil semayang. Bila nak pergi ambil semayang, dah semua pula pergi. Saya kata jangan semua, pergilah dua-dua ke tiga-tiga. Jangan tinggalkan apa ni, adik awak ni. Lepas tu masih diorang pergi tu, saya tengok muka anak pakcik tu lah. Bila saya lihat tu, dalam masa yang sama dia merenung saya. Kau ingat dengan penampilan kau, dengan apa yang kau ada, kau boleh buang aku begitu aja? Oh, saya dah mula seram dah. Kau kena ingat, hari ni kau datang cari aku dan aku akan cari kau sampai kau mati. Dia cakap saya macam tu, dan saya tahu kenapa saya sakit disebabkan benda ni lah. Kan? Untuk menjadi seorang perawat bukan yang senang, kan? Saya tak kata saya angkuh, tapi orang kata apa, untuk menjadi seorang perawat kena banyak belajar. Kita kena banyak berlapang dada dalam ilmu, kan? Ada orang kata ilmu ni sesat, tapi kita cari untuk kebaikan. Selagi mana dia mendatangkan manfaat kepada semua orang, untuk kita membantu, kita bantu. Tinggal lagi kita jangan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap, minum air. Okey, jelas Okey, lepas tu saya dekat dengan dia. Saya cakap dengan perempuan tu, tiada apa yang boleh membinasakan aku, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla quwwata illa billah lillahil azim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Saya kata dengan dia, kau keluarlah daripada badan perempuan ni. Okey, sebenarnya apa kata, saya sebenarnya berdialog dengan dia pun saya tak apa ingat sangat apa dialog saya dengan dia. Tapi saya cuba ingat balik. Saya cuma cakap dengan dia, keluarlah daripada badan perempuan ni. Kenapa perlu kau mengambil jasad dia sedangkan engkau duduk di alam lain? Jadi lepas pada tu, dia tak mengendahkan apa yang saya cakap. Lepas tu saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan dia pun baca juga. Tapi bezanya bacaan saya dengan dia, bacaan dia lagi sedap. Dan tak ada satu benda pun yang salah. Jadi ialah kata apa, jin dengan syaitan ni kan boleh mengaji. Diorang lebih pandai daripada kita, kan. Jadi saya baca surah Al-Jin pun dia ikut juga. Dia ikut sebutir-sebutir sampai dia cakap kat telinga saya, kau baca apa? Semua benda aku tahu. Kau tak payahlah jadi penunggang agama. Adik-adik ni saya tengok dah mula takut dah. Masa dia gelak tu, dia siap pandang muka adik dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Macam tu. Adik ni pun lepas lah. Bila adik lepas, saya pegang. Kebetulan saya tidak ada air semayang lagi. Bonus. Pegang. Bila pegang tu, saya kata dengan bapak dia, pakcik, pegang pakcik. Bapak dia pun pegang. Lepas bapak dia pegang, bapak dia pun usap kira rambut lah. Cakap, nak, kenapa kau macam ni nak? Ya Allah. Menangis bapak dia dengan mak dia apa semua. Mak dia daripada belakang peluk dia. Lepas tu saya kata dengan pakcik, pakcik, saya minta izin nak ambil wuduk.
Kemudian saya nak minta izin untuk saya nak solat sunat. Boleh tak pakcik? Kalau ada ruang kosong store pun tak apa. Jadi pakcik tu kata, Pak Munawir boleh naik atas dekat bilik saya. Tak apa, naik je. Tak ada masalah. Jadi saya pun cakap, tak ada bilik kosong ke? Bilik dia tu bilik privacy, apa kita nak kacau kan. Tapi dia ada kata bilik dia, saya semayang lah kat bilik dia. Okey, jadi saya pun semayang kat bilik dia. Okey, saya dah ambil wuduk. Lepas masa saya nak ambil wuduk tu, saya rasa diri saya dipartikan. Tapi malah nak fikir banyak-banyak lah, sebab benda ni tengah menghantui saya kan. Alhamdulillah. So lepas saya dah ambil semayang tu, saya terus pergi ke atas. Lepas saya pergi ke atas tu, saya pandang bawah. Bila saya pandang bawah tu, saya nampak anak dia yang perempuan tu pandang saya tengok. Cara pandangan dia tu sangat lain. Betul-betul menakutkan. Lepas tu saya pun masuk dalam bilik yang dikatakan tadi lah, bilik pakcik tu lah. Dia kata, so saya semayang situ. Saya bertangkan sejadah. Saya siap beritahu, saya cakap dengan pakcik tu, pakcik boleh tunjukkan saya tak dekat mana kiblat. Dia tunjukkan saya kiblat apa. Dia naik atas lah, dia atas, dia tunjukkan saya kiblat. Saya kata dengan dia, pakcik kalau boleh pakcik jangan pergi mana-mana. Pakcik duduk lah dekat luar ke apa ke kan. Saya tak berani sangat pakcik dalam bilik ni. Kadang-kadang ada apa-apa yang hilang, saya yang kena. Lepas tu pakcik dia kata tak ada apa-apa, Pak Munawir buat je. Lepas tu dengar anak dia berjerit. Bila anak dia berjerit, dia terus turun bawah. Jadi saya tak sempat nak kata apa. Jadi saya pun teruslah solat saya. Jadi saya pun sembahyang sunat. Bila saya sembahyang sunat tu sebenarnya, okey, saya baca ni saya buat contoh Allahu Akbar. Saya dengar kat belakang Allahu Akbar. Time tu saya dah seram sejuk dah. Saya pun baca lah Alhamdulillah dalam hati lah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu terdengar suara bisikan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayangkan bila saya dengar macam tu, terus saya tak jadi semayang tau. Terus hilang khusyuk saya. Tapi nak tak nak kena teruskan jugalah semayang tu kan. Kita nak minta pertolongan daripada Allah, supaya Allah ni memberi kekuatan kepada saya untuk saya ni mengubati pesakit saya ni. Jadi bila rakaat yang kedua, bila ni rakaat yang kedua masa saya rukuk, Subhana rabbiyal azimi rabbihamdi, Subhana rabbiyal azimi rabbihamdi. Bila kita rukuk ni, kita nampak kat belakang tu kan, mata kita pasti akan nampak. Jadi saya apa yang saya nampak ada benda kat belakang tengah lalu-lalang tau. Tapi dalam keadaan kaki dia yang sangat kaki dia buruk tau. Ya Allah, okey, tengok tangan saya tak? Lagi buruk daripada tangan saya ni. Jadi apa orang kata, jadi saya pula macam Allahu Akbar. Dalam kita tengah rukuk tu, apa benda dah datang ni. Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Okeylah. Saya pun tak nak fikir banyak-banyak, saya tak nak fikir apa-apa. Saya pun teruskan dengan seduk bangun sujud. Subhana rabbiyal a'la rabbihamdi, Subhana rabbiyal a'la rabbihamdi, Subhana rabbiyal a'la. Bila saya dah bangun kan, saya sujud balik. Lepas saya sujud tu, saya baca tayat akhir kan, At-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas saya dah baca tu, saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, subhanallah. Saya terus ke belakang. Kenapa saya ke belakang? Ni, perempuan yang kat bawah tu ada kat sebelah saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cakap astaghfirullahalazim, subhanallah. Saya cakap, apa benda ni? Apa benda ni? Ya Allah, astaghfirullahalazim. Dia dekat depan saya ni. Kau buat apa? Semayang. Tak payah sembahyang. Tak perlu sembahyang.
Dia cakap saya macam tu. Saya cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, alazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kau nak buang aku, kau nak bunuh aku, kau nak usir aku daripada badan ni, kau takkan berjaya. Sebab iman kau tak ada. Dia gelak-gelakkan saya. Lagi satu, cubalah teman-teman fikir. Okey, teman-teman cuba fikirlah. Dalam bilik tu saya dengan perempuan tu je, berdua je. Udah lawa. Kan? Kalau saya jahat, jadi jahatlah dalam bilik tu kan. Tapi itulah orang kata apa ni apa orang panggil tu, dugaan sebagai seorang perawat. Kadang-kadang datangnya awet yang lawa-lawa kan. Kadang-kadang datangnya awet yang cantik. Kita ni punya iman ni boleh je turun naik tau. Okay. Jadi apa nama tu, saya pun Allahu Akbar, ya Allah, saya cakap ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya rijahul gaib, assalamualaikum ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, kau lindungilah aku, jauhkanlah aku daripada segala gangguan-gangguan pada makhluk-makhluk halus ya Allah. Tiba-tiba di depan mata saya pula, kau doa apa lagi? Saya cakap Allahu Akbar Rabbi. Saya tutup mata. Bila saya tutup mata, saya pandang ke depan, saya pandang dalam bilik pakcik tu. Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Saya bukan nampak satu, saya nampak ada dekat 4 ekor dalam bilik bapak dia. Yang saya nampak tu, dia tinggi sangat. Tinggi, tapi dia tunduk. Muka dia dengan keadaan dia, gigi dia ke bawah macam ni. Nampak? Yang kedua, saya nampak dia lah. Saya nampak perempuan tu lah. Saya tahu itu bukan dia, tuan tu raya. Yang ketiganya, saya nampak jerangkung. Jerangkung ni badan dia besar-besar juga. Okay, dalam masa yang sama, dia berbau busuk. Yang keempat tu saya tak nampak apa-apa sangat. Dia apa orang kata, dia macam sama-sama dalam penglihatan mata tu. Lepas tu bila apa nama tu, bila saya perhatikan balik kan, saya cakap ya Allah. Tiba-tiba yang perempuan tu datang dekat dengan saya tau. Bila dekat, pertama perempuan tu dah lawa. Saya ni takut jadi steam. Minta maaf lah bahasa saya kurang elok kan. Udah lawa kan, tapi kena rasuk kan. Tapi dalam bilik tu berdua je. Saya pun jadi Allahu Akbar. Jadi saya pun buka pintu. Bila saya buka pintu, terperanjat saya. Depan saya tu bapak dia. Bapak dia kata apa tau, Pak Melawai okey ke? Cakap, Allahu Akbar pakcik. Berderau darah saya. Jadi pakcik, anak pakcik, saya pandang belakang, anak semua kat bawah ni Pak Melawai. Kita orang tengah tunggu Pak Melawai ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa salah saya rasa seram sejuk ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekejap bagi saya seminit jap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sambung cerita balik. Kejap, saya punya bateri ni dah nak habis. Tunggu kejap Sekejap, bagi saya seminit je, saya nak ambil power bank. Sekejap ya.
Okey, saya sambung balik. Mak ada taukat ni. Okey, bateri ngam. Okey, lepas tu apa orang kata, saya pun cakap, pakcik, anak pakcik. Waktu dia kata dengan saya, anak? Kenapa? Anak pakcik kat dalam. Tak, anak saya semua kat bawah. 4 tengah tunggu. Oh iya ke? Allahu Akbar. Okey. Jadi saya pun cakap dengan saya pandang balik belakang. Bila saya pandang belakang, dekat katil bapak dia ada satu lembaga besar dengannya. Kau takkan berjaya. Kau takkan berjaya. Dia bilang. Allahu Akbar Rabbi. Saya pun dah rasa macam tak sedap badan lah kan. Saya rasa tak sedap badan. Saya pun terus turun bawah. Bila saya turun bawah, Saya nampak bila saya turun bawah tu tangga kan. Rumah dia kan 2 tingkat. Saya turun bawah apa sini. Orang kata apa? Rumah 2 tingkat. Jadi saya sembahyang kat atas. Betul. Jadi bila saya turun tangga bawah tu, bila saya turun bawah tu, saya nampak muka anak dia. Anak dia pandang muka saya dalam keadaan dia senyum. Dia senyum terus. Engkau dah semayang ke? Kau penunggang agama. Mana boleh kau lawan aku? Kata dia. Saya pun cakap, tak apalah, saya nak buat macam mana kan. Tapi malam tu sebenarnya memang saya kalah lah. Sebab apa? Saya barang tak banyak sangat saya bawa. Okey. Lepas tu apa nama tu, saya pun pergi depan dia. Saya cakap dengan dia, pakcik, apa-apa pun kita ikhtiar sama-sama. InsyaAllah kalau ada apa-apa, kalau boleh dalam rumah ni jangan lari. Kita kena ingat kita ni masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tekap iktikad kita supaya kita dapat bersama menentang iblis-iblis ni. InsyaAllah dengan apa yang saya ada, dengan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba. Walaupun saya rasa memang tak boleh, tapi kita cuba. Setidak-tidaknya kita mencuba. Okey. Sampai kat sini, saya nak anda cuba pandang kiri dan kanan. Saya stop sekejap 1 minit. Cuba pandang kiri dengan kanan. Cuba pandang kiri dengan kanan. Ada sesiapa perhatikan anda tak? Cuba pandang depan, cuba pandang belakang. Ada sesiapa perhatikan anda tak? Cubalah. Saya sebenarnya nak menguji mata anda. Saya nak tengok. Saya tengok sejauh mana keimanan anda. Cuba pandang kiri, cuba pandang kanan, cuba pandang depan, cuba pandang belakang. Atau cuba ambil masa 10 saat pergi ke dapur. Tak ada jawapan? Risau kan? Okey. Lepas tu saya pun cakap dengan pakcik tu, InsyaAllah pakcik kita akan cuba. Jadi saya pun tarik nafas, buka hijab, nafas, buka hijab. Sudah saya baca La ilaha illa anta subhanaka, saya baca. Tepuk, tepak saya tepuk tu tanda saya pasak bumi. Kemudian saya pandang muka perempuan tu. Dia lawa tau. Saya pandang muka dia, saya pandang dia. Saya terus masuk ke dalam, maksudnya saya masukkan diri saya tu ke dalam diri dia tau. Kemudian saya dapat khayalkan dia macam ni, khayalkan dia. Saya cakap dengan dia, siapa engkau? Asal mana engkau? Siapa yang hantar engkau? Apa tujuan kau kemari? Perempuan tu jawab, kau siapa untuk tahu aku? Engkau manusia yang jijik, diperbuat daripada tanah yang kotor. Kau bukannya saing-saing aku. Kau tak layak berbicara dengan aku, wahai manusia yang sial. Bayangkan. Cuba fikir.
Fikir balik. Saya pun terfikir-fikir. Lepas tu saya cakap dengan dia. Kenapa? Kena ingat, engkau tu adalah syaitan yang dicampak oleh Allah ke neraka, dan aku adalah manusia, khalifah Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Adam. Dan kau kena ingat, kau kena tunduk kepada Adam, tetapi kau tidak tunduk kepada Adam. Bezanya kau dengan aku taat kepada Allah. Begitu juga dengan kau taat kepada Allah, tapi kau tidak tunduk kepada Adam. Maka kau bukan saing aku juga untuk aku nak bercakap dengan kau, wahai syaitan iblis. Sebelum aku apa-apakan kau, sebelum aku sakiti kau, baik kau keluar daripada badan tersebut. Dia pun cakap dengan saya. Dia kata dengan saya, siapa kau nak halau aku keluar? Siapa engkau? Dia gelak-gelak kat saya. Sambil-sambil dia gelak, dia tiba-tiba mengamuk. Bila dia mengamuk, inilah yang saya tak suka ni. Sebab apa? Bila dia dah mengamuk, cakap apa? Dia terus keluar tu, keluar lari sampai ke bilik. Maksud saya, dia keluar rumah. Okey. Dia keluar rumah. Lepas tu bila dia keluar rumah tu pula, kita orang ni mencari dia pula lah. Cakap, Allahu Akbar, dah keluar rumah pakcik. Aduh, alamak, saya kata dengan dia, pakcik, ada pakcik lari ni. Lepas tu saya kerahkan abang-abang dia, kita sama-sama pergi cari adik awak. Kita sama-sama cari adik dia. Okey. Dalam masa punya yang sama, kita orang pun bercari lah. Kita orang cari. Saya pun keluar. Masa tu dah pukul berapa dah, saya pun keluar lah. Keluar pergi cari. Lepas tu tak jauh daripada rumah dia, lebih kurang dekat 20 ke 30 meter. Dia ada dekat bawah pokok, tapi dia duduk dekat atas air. Air tu apa kata, apa panggil tu, air tu belecak. Belecak. Bila dah belecak tu, saya pun bagi tahulah dengan abang-abang dia, ambil dia, terus bawa pergi ke, apa kata, bawa masuk ke rumah. Okey, terus bawa masuk ke rumah. Nanti saya akan menyusul kemudian. Alhamdulillah. Lepas tu, dalam pada masa sama, saya tengok saya tengok belakang pada budak perempuan tu. Saya ada nampak satu lembaga besar yang sedang mengikut perempuan tersebut. Dan saya tahu, sekejap, saya nak tengok ni sekejap. Okey, saya tengah sambil ni, saya nak tengok juga siapa yang kerek kan. Saya nak block terus. Hari ni saya block je, siapa yang kerek saya block je. Okey. Dalam pada masa yang sama, saya lihat belakang perempuan tu ada satu lagi makhluk. Okey. Ada satu lagi makhluk. Makhluk tu pula, dia adalah, apa orang kata, dia sebenarnya adalah hantu raya lah. Saya pun pergi belakang dia. Bila saya pergi belakang dia terus terus saya cakap dengan family dia, pakcik, tutup pintu. Yang mana ada ni tolong pegang. Bila dalam rumah tu keadaan dalam rumah tu dah jadi kotor lah. Sebab abang dia pun kotor. Maksud kotor tu bukan kotor apa, kotor tu apa panggil tu, kena lumpur. Bila dah kena lumpur tu, baju kotor. Apa tu, budak perempuan tu pula dia dah, orang kata apa, dah
apa kata, dia dah, badan dia penuh dengan lumpur lah. Badan budak perempuan tu kan, dia pakai baju warna putih tau, tapi lumpur. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya cakap dengan pakcik, kita nak teruskan perubatan ni, kalau boleh biar semua bersih pakcik, kita suruh dia tukar baju dulu. Okey, minta maaf blok siapa blok budak ni, Fazli Hashim, blok budak ni siapa dia tolong, nak suruh saya blok siapa tolong jap, bagi tahu saya siapa yang perlu saya blok. Tolong bagi tahu siapa yang perlu saya blok tu. Saya memang baca komen ni, memang hari ni saya memang nak blok orang yang mulut banyak sangat ni. Oh, Anas. Okey, kita blok terus. Okey dah. Saya dah blok dia. Okey, kita sambung balik. Okey, yang kalau ada toksik bagi tahu saya, Anas Asyaf, saya dah blok dia. Okey, saya dah blok dia. Lepas tu dalam pada masa yang sama, apa kata, dalam pada masa yang sama, saya dah blok dia. Dalam pada masa sama, saya kata dengan bapak dia, pakcik, bawa anak pakcik ni pergi tukar baju dulu. Lepas tu yang lain stay kat sini, tukar baju, pergi ambil wuduk lagi sekali. Okey, saya kata macam tu, wuduk lagi sekali lah. Okey. Lepas tu saya pun terus pergi atas. Maksud saya, bapak dia panggil saya, Pak Menawir ikut sekali lah naik atas. Dia kata, buat apa? Temankanlah anak saya ni, tapi ikut saya lah, ikut pakcik lah, kata dia. Okey, saya faham lah. Jadi bila saya pergi atas tu, adik-beradik dia seorang pun tak berani nak buka pintu bilik. Cakap, kenapa ni? Lepas tu saya kata dengan dia, dik, kenapa nak buka pintu bilik? Dia kata, Pak Menawir, rasa lain lah Pak Menawir. Lepas tu bapak dia kata dengan saya, Pak Menawir, apa ni, boleh tolong tak, boleh tolong tak, tolong buka pintu tu, sebab dia pun takut. Okey, jadi saya pun cakap dengan dia macam ni, saya pun buka. Bila saya buka pintu tu, apa yang memeranjatkan saya ni, dalam bilik tu anak perempuan dia tu tengah tidur, tengah tidur, baju dia bersih je. Lepas tu saya kata, ni siapa pula dalam bilik ni? Bila saya pandang kat belakang, budak adik perempuan dia dua orang tu yang pegang kakak dia tak ada dah. Mana pergi? La ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu saya pandang, saya kata dengan pakcik, siapa ni pakcik? Dia cakap, tadi korang bawa akak engkau ke tadi? Dia cakap, bukan ke saya yang buka pintu tu. Lepas tu bila bapak dia kejutkan anak dia, anak dia pun muka macam tak bersalah je bangun. Bila tak bersalah bangun tu pandang, ya Allah, kenapa ramai-ramai dalam bilik ni? Dia cakap, Allahu akbar. Dia cakap tu. Lepas tu pakcik tu kata, bukan kau tadi kat bawah ke kau? Lepas tu, papa, orang tengah tidur lah papa. Dia kata tu, papa, orang tengah tidur lah papa. Lala sekali apa benda tau, saya cakap apa tau, la ilaha illallah. Siapa perempuan kat bawah tu? Siapa perempuan yang lari keluar tu? Dan siapa perempuan yang adik-beradik dia pegang tu? Jadi persoalannya dah terjawab. Itulah hantu raya. Okey, dalam pada masa yang sama, saya macam surrender. Saya kata dengan dia, pakcik, saya tengok masa pun tak mengizinkan. InsyaAllah besok saya akan datang. Okey, besok saya akan datang. Besok saya akan datang, dalam tengah hari saya datang, saya akan ubati. Jadi saya pun minta izin untuk balik. Dalam pada masa yang sama, saya kata dengan pakcik, okey pakcik, ini ada air dengan beras. Kalau boleh pakcik masak nasi bagi anak pakcik makan. InsyaAllah kita lindung dia daripada segala gangguan-gangguan yang tak baik lah. Okey. Lepas tu pakcik tu kata, Pak Menawir, besok jangan datang Pak Menawir. Tolong Pak Menawir. Yang penting anak saya
Pak Menawai, saya tak kisah bayaran tu berapa. Yang penting anak saya ni sihat. Saya sayang anak saya, Pak Menawai. Lepas tu mak dia pun cakap, Pak Menawai tolonglah Pak Menawai, bantulah saya. Saya kata insya-Allah kita minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah membantu kita semua. Okey. Yang penting kita jangan orang kata apa, kita jangan tunduk kepada kita jangan tunduk kepada syaitan. Okey, sebaik-baiknya kita kena lawan dia. Allah Akbar, minum air jap. Okey. Lepas tu saya pun balik lah. Okey, on the way saya nak balik, dalam perjalanan saya nak balik, jalan tu memang gelap tau. Dalam perjalanan saya nak balik tu, saya tak dalam perjalanan saya nak balik tu, saya nampak sebenarnya dalam kereta saya tu dah macam-macam benda dah ada tau. Sekejap-kejap saya nampak toyol, sekejap saya nampak pocong, kejap-kejap saya nampak pontianak, kejap-kejap saya nampak tu, kejap-kejap saya nampak, kejap-kejap saya nampak, kejap-kejap saya nampak kelibat. Saya rasa benda ni mengikuri saya. Okey. Kejadian tu mengikuri saya sehingga kalau saya rasa macam tak kena, saya nak balik rumah. Itu yang saya lepak dataran tu. Okey. Bila saya lepak dataran, okey, masa tu lah saya saya berkongsi kan. Bila saya berkongsi kan, saya dapati ada juga sebahagian daripada sahabat-sahabat saya ni nampak benda kat belakang. Sebenarnya apa yang korang nampak tu betul tau. Okey, apa yang netizen ke fan saya tengok kat belakang tu adalah betul. Masa saya tu, masa yang saya cerita dekat dataran tau. Okey, masa saya cerita dekat dataran, saya pun bagi tahu apa yang korang nampak tu betul. Cuma saya nak menafikan dia supaya jangan terlalu obses sangat dengan benda-benda ni semua. Okey. Jadi saya pun siapa yang dah tengok live tu dia tahulah masa hari kami Jumaat tu. Memang ada benda kat belakang tu. Orang kata ada budak jual lah, orang lalang. Tapi masa tu budak dah tak ada dah, orang pun dah tak ada dah, budak motor semua dah belah lah. Siapa yang tengok live saya, siapa yang tengok live saya ketika itu, dia tahulah apa jadi kan. Budak motor pun semua dah gerak dah apa semua. Okey, lepas tu dalam pada masa yang sama, saya pun teruskan bercerita. Sambil saya bercerita tu, saya nak habiskan cerita tu dengan cepat sebab saya rasa dekat dalam kereta tu memang tak ngam. Jadi saya pun balik lah. Okey, balik. Alhamdulillah saya sampai ke rumah. Tapi dalam perjalanan saya nak sampai ke rumah tu, bermacam-macam perkara berlaku. Okey, Alhamdulillah saya dah habis pun part saya yang pertama, di mana dekat dataran Merdeka. Jadi saya masuk part yang kedua. Okey, part yang kedua ni saya masuk ni. Okey, part yang kedua di mana saya ada buat satu announce dekat dalam Facebook. Ada tak siapa-siapa yang free, ada tak siapa-siapa yang free ke apa ke nak ikut saya pergi berubat. Jadi ada 2-3 orang nak ikut saya pergi berubat. Tapi keesokan paginya, pakcik tu telefon saya. Dia kata, Pak Menawai, lepas Pak Menawai balik semalam, anak saya ada buka live Pak Menawai. Pak Menawai ada cerita pasal anak saya apa semua. Sebaik-baiknya besok Pak Menawai datang seorang lah, jangan datang ramai-ramai. Rumah saya ni bukannya besar mana. Lagi satu, segan lah saya Pak Menawai. Okey, jadi disebabkan segan, jadi saya tak bawa lah siapa-siapa. Saya pergi seorang je. Jadi keesokan saya dah balik rumah. Lepas tu saya tidur. Besok tu dalam pukul 10 pagi saya pergi ke rumah saya pergi ke rumah dia lah. Okey, saya pergi ke rumah dia. Dalam on the way 10 pagi bukan 10 malam 10 pagi. 10 pagi tu saya pergi rumah dia. Bila saya pergi rumah dia, on the way saya pergi rumah dia, masa tu dah hari Jumaat betul.
Saya pergi rumah dia. Setibanya saya sampai dekat rumah dia, okey, dengar setibanya saya sampai dekat rumah dia, saya nampak ada ramai orang. Bila saya tengok ramai orang tu, saya pun tanya lah, ada apa kat rumah dia ni ramai-ramai kan. Lepas tu saya pun parking kereta, saya keluar, saya pun terus pergi, apa nama tu, saya terus pergi, apa nama tu, saya terus pergi dekat rumah tersebut. Bapak dia, okey, bapak dia ni lah, bapak dia sambut saya. Bapak dia sambut saya dengan, apa kata, dengan peluk saya. Pak Menawir, kenapa ni pakcik? Pak Menawir, anak saya pagi tadi lepas subuh mengembuskan nafas je, Pak Menawir. Ya Allah, kenapa? Kebetulan pula hari yang saya pergi, besok tu saya pergi dengan Panjang. Saya pergi dengan Panjang. Lepas tu Panjang pula kat belakang. Panjang kata, kenapa ni bang? Saya cakap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kata, sabarlah pakcik, macam mana boleh jadi tu? Dalam pukul 5 tu anak saya bangun, katanya dia nak minum air. Kami ni anak beranak tak tidur pun. Lepas Pak Menawir balik tu, kita orang tak tidur pun. Lepas tu anak saya kata dia nak minum air. Masa dia minum air tu, tiba-tiba dia menjerit dekat dapur. Bila dia menjerit, saya tengok anak saya dah, tangan dia dah macam ni, dengan keadaan mata dia pandang atas. Doktor kata apa, bila saya bawa pergi hospital, doktor kata dia tersedak air. Tapi saya tahu tu bukan air, Pak Menawir, tu bukan air. Lepas tu, ya Allahu Akbar. Kenapa jadi macam ni? Astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Lepas tu saya pun minta maaf kat pakcik tu. Pakcik, saya minta maaf banyak-banyak pakcik. Saya tak dapat nak selamatkan anak pakcik. Lepas tu pakcik tu pun kata, tak apa Pak Menawir, Pak Menawir, bukan salah Pak Menawir. Saya tahu Pak Menawir Pak Menawir dah cuba, tapi nak buat macam mana, mungkin Allah lebih menyayangi dia. Lepas tu saya kata dengan pakcik tu, pakcik, kalau macam tu saya minta izin untuk balik dulu pakcik. Okey, untuk balik dulu. Apa orang kata, semoga roh anak pakcik ni dicucuri rahmat. Semoga roh anak pakcik ni apa orang kata, dilindungi oleh Allah, dan diletakkan di tempat-tempat orang yang soleh. Okey, cerita ni tak habis lagi tau. Sekarang ni pukul apa? Pukul 5, 1 minit. Masih ada lagi saya nak habiskan cerita ni. Saya akan habiskan cerita ni sebelum subuh. Lepas tu bila dah selesai tu, saya balik dengan Panjang. Saya kata dengan Panjang, Jang, semalam patutnya kita pergi merawat orang, budak perempuan ni, tapi apakan daya dia pergi dulu, Jang. Aduh mak, Panjang kata, aduh nak buat macam mana bang? Tak apalah. Jadi saya dah balik rumah. Panjang pun ada kerja lain nak kena buat. Lepas tu pukul 4.30 bapak dia telefon saya. Assalamualaikum Pak Menawir. Waalaikumsalam pakcik. Kenapa pakcik? Pak Menawir, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Pak Menawir, kerana Pak Menawir bantu keluarga saya. Yelah, orang kata apa, Allah lebih menyayangi dia Pak Menawir. Cuma saya perlukan bantuan satu je kat Pak Menawir. Kata, kenapa ya? Boleh tak Pak Menawir datang ke rumah, tengok apa yang ada kat rumah saya ni. Bila saya balik daripada tanah perkuburan, saya rasa rumah saya ni macam tak tenteram je, macam ada benda je. Seolah-olah dalam rumah saya ni macam ada penghuni lain. Lepas tu saya pun balik lah. Saya pun pergi dalam rumah dia. Saya pergi rumah dia pukul 5.30 petang. Okey, saya pergi rumah dia pukul 5.30 petang. Okey, bila saya dah pergi rumah dia, saya dah sampai kat rumah dia. Saya sampai kat rumah dia, saya jumpa bapak dia. Saya jumpa pakcik, ada apa yang mesti bantu ke pakcik? Lepas tu saya nampak lah, ada beberapa saudara mara dia kan. Mungkin malam tu ada doa selamat. Tapi mengikut daripada pakcik tu, keluarga dia, diorang tak buat doa selamat. Sebab apa? Menghormati PKBP katanya. Tapi orang tengah bersedih kan, diorang tak buat apa pun. Diorang cuma ada saudara mara je tengah ada tu.
Lepas saya dah borak tu, masa kita borak tu, diorang cerita dengan saya apa yang berlaku pagi tadi. Maksudnya pagi tu apa yang berlaku dekat anak dia, perempuan tu. Kata dia tiba-tiba anak dia menjerit. Lepas tu diorang sampai bawah, diorang nampak anak dia dah tangan ke atas dengan mata terbeliak, mata hitam ke atas. Lepas tu diorang sapu-sapu air, anak dia pun tak sedar juga. Sampaikan bapak dia ni bawa pergi hospital Sungai Buloh. Bawa ke sana, doktor sahkan dia memang dah meninggal. Doktor kata dia tersedak air, tapi sebenarnya bukan tersedak air. Okey, pada saya itu adalah mainan syaitan lah. Okey, sebab syaitan tu pernah bagi tahu saya masa saya merawat, kalau aku nak mati, aku akan mati sekali yang budak ni. Kalau aku akan keluar sekali yang budak ni. Maknanya betul-betul dia bawa. Lepas tu, okey, saya nak anda semua fokus. Saya nak semua fokus apa yang saya nak cerita ni, dan saya akan tunjukkan apa yang saya dapat. Okey? Boleh tak? Okey. Boleh ke tak boleh? Saya nak anda jawab. Boleh ke tak boleh? Saya nak fokus. Saya nak anda fokus kejap. Yang mana nak komen-komen tu tahan jap. Saya nak anda fokus. Boleh ke tak boleh? Okey, jawab dulu. Jawab. Sambil-sambil tu saya minum air dulu. Boleh, alhamdulillah boleh. Yang mana nak condemn nanti dulu. Nak condemn kejap dulu. Saya nak tanya, boleh tak anda fokus kejap? Okey, alhamdulillah. Cukup ada 10 orang nak fokus sikit tu. Okey. Saya stay dekat rumah pakcik tersebut. Saya stay kat rumah pakcik tu. Syafiq Muhammad Ramli, kalau awak nak tidur je sebelum awak saya block awak, okay? Saya tak suka kalau macam ni. Nak tidur je, tak payah nak buat kuat tidur. Tak apalah, saya block terus lah. Buat semak je kan. Selama ni kita tahan-tahan. Sekarang ni kita terus block je, tak payah cakap banyak. Okay? Baik. Saya pun borak dengan pakcik tu. Sambil-sambil borak sampailah nak ke maghrib. Okey, bila dah sampai maghrib, bila sampai maghrib, saya pun solat kat rumah dia. Lepas saya solat kat rumah dia, masa saya solat kat rumah dia, lepas saya dah solat, saya minta izin untuk nak pagar rumah dia. Okey, bila saya dah pagar rumah dia, masa saya pagar Tok Batin pun pandai live. Okey, cantik. Dah jumpa seorang lagi dah. Kena terus. Kau fikir apa? Tok Batin sekarang ni tak pandai ke? Memang saya blok je sekarang ni. Zaman-zaman blok malas lah. Nak fikir banyak-banyak. Lepas saya dah sembahyang tu, saya buat pagar rumah dia. Lepas saya dah pagar rumah dia, lepas saya dah pagar, saya ada satu benda, perasaan yang saya nak tahu dekat depan rumah dia. Bila saya bakar kemian, lepas saya dah bakar apa semua, okey, saya berubat, tapi kali ini menggunakan kaedah yang lain lah. Saya membuatkan kaedah-kaedah yang lain. Terus saya dapat tahu, saya cakap dengan bapak dia, pakcik, saya ada sesuatu benda saya nak bagi tahu pakcik. Sebenarnya, okey pakcik, ada dua benda pakcik kena ingat. Okey, ada dua benda yang pakcik kena ingat. Pertama, kematian anak pakcik ni disebabkan adalah oleh Allah. Allah yang mencabut nyawa dia. Kematian anak pakcik ni sebenarnya adalah ajal dia dah sampai. Okey, ajal dia dah sampai. Jadi soal pasal kena santau apa semua ni adalah asbab. Okey, dengan adalah asbab. Yang kedua,
daripada sudut yang lain, anak pakcik ni meninggal disebabkan buatan oleh bekas tunang dia sendiri. Untuk pengetahuan pakcik, bekas tunang pakcik ni buat anak pakcik ni terlalu teruk sehingga kan menyebabkan kematian. Untuk pengetahuan pakcik lagi, orang yang buat benda ni adalah orang yang mempunyai semua barang dalam badan anak pakcik. Maksudnya dia ada rambut, dia ada air liur, dia ada air mazi. Lepas tu pakcik tu pun cakap dengan saya, untuk pengetahuan Pak Munawir, sebab tu saya rahsiakan tempat tu dan sebab tu saya tak mau cerita sangat. Sebab apa? Dia aib. Untuk pengetahuan Pak Munawir, anak saya ni pernah gugur sekali. Sebab apa? Bekas tunang dia dah bersama dengan anak saya. Disebabkan itu jugalah kami sepakat satu keluarga memutuskan pertunangan antara anak saya dengan lelaki Kelantan tersebut. Okey. Jadi bila dah diputuskan, ketika itulah anak saya mula sakit. Okey, bila sakit tu, saya dah lebih kurang 3 tahun Pak Munawir anak saya sakit. Dah baik sebulan, sakit balik. Dah baik sebulan, sakit balik. Jadi maknanya lelaki itu memang tak putus asa lah untuk untuk nak bagi anak saya ni mati. Okey. Lepas tu dalam pada masa yang sama, saya kata dengan pakcik tu, tak apalah pakcik, sebenarnya Allah ambil anak pakcik tu, disimpan kat syurga pakcik. Disimpan kat syurga. Apa yang dah berlaku ni semua ada asbab dan sebab-sebabnya. Satu lagi pakcik, saya nak mohon, untuk pengetahuan pakcik, dekat rumah pakcik ni ada orang tanam satu barang kat rumah pakcik. Pakcik tu kata apa tau? Tanam apa? Sebenarnya pakcik, lelaki tu dah tanam dah satu barang dekat rumah pakcik. Sekarang ni lelaki tu ada kat Sabah. Okey, lelaki tu ada kat Sabah. Nak buat report polis pun tak guna, tak ada bukti kan, sebab benda-benda gaib. Dia kata lelaki tu dah tanam satu barang kat rumah. Masa tanam tu mungkin pakcik dengan makcik tak sedar. Mungkin pakcik tengah tidur ke, mungkin tengah malam dia tanam. Okey. Jadi untuk pengetahuan pakcik, orang ni menggunakan cara Thailand. Sebab dia orang Kelantan, dia menggunakan cara Thailand. Dan pakcik juga cakap dengan saya, pakcik sendiri cakap dengan saya, lepas diorang dah putus tunang, anak tunang budak lelaki ni terus kerja dekat Sabah. Okey. Jadi apa yang saya tengok dan saya check balik dan saya buat saya scan, benda ni bukan datang daripada Sabah ke apa. Benda ni datang daripada selatan Thailand. Maknanya dia menggunakan bomo Thailand untuk balas dendam pada keluarga pakcik. Dia balas dendam pada keluarga pakcik. Untuk pengetahuan pakcik, dekat rumah pakcik ni ada satu benda yang ditanam. Dekat rumah pakcik ni ada satu benda yang ditanam. Okey. Saya minta izin kepada pakcik tu untuk cari benda tu, dan saya dapat jumpa benda tu. Okey. Lepas saya ambil benda tu lah yang membuatkan saya sakit. Allahu Akbar. Lepas saya ambil benda tu lah yang membuatkan saya sakit. Tahu tak kenapa semalam saya jadi macam weng. Yang kedua tu, sebelum semalam tu pun saya dah mula sakit apa semua kan. Jadi saya nak cakap bisa daripada barang tu, alhamdulillah saya dah musnahkan. Saya dah habiskan. Tinggal lagi saya nak bakar dan tanam saja. Jadi saya tak sempat bakar dan saya tak sempat tanam. Sebab apa? Keadaan faktor kesihatan saya sangat tidak memuaskan. Untuk nak bakar benda ni, untuk nak tanam benda ni, perlukan tenaga yang banyak, perlukan tenaga yang kuat. Okey. Jadi saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat sekalian, kalian semua nak tengok tak apa barang tu? Blok Putra John. Okey, saya tengah cari Putra John.
Putra John replying Putra John. Siapa Putra John sini? Mari saya nak tengok. Jangan risau, saya dah belajar sikit dah macam mana. Oh, pakcik ni betul ke? Maaf, baru kenal. Okey, tak apa. Putra John, jangan marah dia. Dia baru, Putra John ni jangan marah dia. Dia baru nak masuk je. Dia baru nak kenal kita. Tak apa, tak apa. Jangan marah dia. Jangan marah dia. Okey, Putra John, selamat datang. Okey, Putra John boleh tengok saya punya, apa kata, boleh tengok saya punya live sebelum ni, insyaAllah. Okey, Putra John, selamat datang kepada Kelab PMLC. Okey, jangan block dia. Dia tak tahu apa tu. Dia baru masuk je. Okey, ada siapa-siapa nak tengok apa yang saya jumpa? Okey, nampaknya ramai nak tengok ni. Ada siapa-siapa pun nak tengok. Saya jumpa benda tu betul-betul dekat depan rumah dia. Kenapa depan rumah dia? Sebab benda tu syarat dia kena langkah. Okey, betul juga. Minum dulu. Macam nak tunggu sahur kan? Okey. Baik, saya ulang balik. Okey. Saya ulang balik. Saya jumpa satu barang dekat depan rumah dia. Okey, saya korek. Saya jumpa barang kat depan rumah dia. Untuk pengetahuan anda, disebabkan barang tu lah saya sakit. Disebabkan barang tu jugalah saya down. Bisa-bisa dia. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya belum buang lagi benda tu. Tapi benda tu dah mati dah. Okey, benda tu dah mati. Tapi saya belum buang, saya belum bakar dan saya belum tanam. Sebab apa? Faktor kesihatan saya tu tak mengizinkan. Hari ni barulah saya kuat sikit. InsyaAllah mungkin tengah hari lagi saya bakar lah. Okay? Saya bakar lah benda tu. Okey, saya bakar lah benda tu. Baik. Barang tu semua dah mati dah. Jangan risau. Barang tu semua dah mati. Tak payah risau. Saya nak tengok. Saya nak tunjuk ke anda semua barang tu. Nak tengok Betul Nak tengok? Okey, baik. Alhamdulillah, pukul berapa? 1.3. Okey. Mari saya tunjuk. Ambil kau. Gitu main dia. Dah lama tak main berpukul Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inilah barang tersebut. Okay. Barang ni akan saya buang ataupun akan saya bakar. InsyaAllah kalau ada masa saya akan buat live untuk bakar. Tapi inilah barang tersebut Baik warna merah Sekarang kata barang baru pula. Tengok betul. Kain oren Tok Sami. Sami tak baik. Sami mana baik? Sami mana jahat? Sami baik. Mana ada jenglot? Bukan jenglot. Tak ada tulisan. Nampak tak? Nampak. Yang hitam-hitam ni adalah darah dia. Darah. Sebab saya bau pun hamis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak bahayalah benda ni dah mati. Ke nak tengok ke tak nak ni? Kang saya Pak Munawir ni ustaz ke? Lagi sekali saya kata, saya terus terang, saya bukan ustaz saya Pak Munawir je. Nak tengok depan-depan? Tak payah depan-depan ni bakal live sepi nak tengok. Okey, nanti saya bakal saya live. Nampak ni? Nak tengok ke? Okey. Nampak ni? Ada kesan darah tu. Ada kesan darah. Apa fungsinya kain tu? Manalah saya tahu fungsi dia. Sebab benda ni dalam kain. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sosok tubuh badan perempuan tu. Bau dia busuk. Nampak? Inilah susuk dia. Barang ni boleh didapati di Thailand saja. Inilah barang dia. Kena ingat. Dah buka dah. Nampak tak? Barang ni berada di Thailand sahaja. Siapa yang pernah pergi Thailand, jumpa dengan bomoh-bomoh Siam, ni dia. Inilah dia. Dia berbalut dalam kain merah. Kain merah ni nampak? Dia penuh dengan darah. Darah ni sebenarnya adalah darah haid perempuan tu. Kenapa? Siapa jumpa saya boleh bau, muntah, boleh bau lah benda tu. Tapi jangan jumpa lah sebab saya nak bakar ni. Nampak? Nampak? Tak ada kain baru, kain lama ni. Fungsi dia apa? Fungsi dia untuk santau orang. Untuk nak santau ke apa ke, kita perlukan satu barang, iaitu inilah dia barang ni. Ada orang cucuk dalam patung kan. Ni dia barang dia. Duk cium awak. Entah, saya pun duk cium. Busuk. Disebabkan kenapa kat patung tak ada darah. Alah, soalan kau pun. Aduh, yai. Yang darah tu, dia ada dua jenis barang. Saya tak boleh cakap. Barang ni pujaan lain. Barang ni adalah puja. Ini adalah kain merah yang mempunyai darah. Allah Akbar. Ini adalah kain merah yang mempunyai darah haid perempuan tu. Dan ini adalah patung yang telah dijampi meletak nama perempuan tersebut, sehinggalah orang kata apa, sehinggalah benda ni sehinggalah benda ni mati. Okey, sehinggalah benda ni betul. Siapa yang nak kena blok tu? Mana Pak tahu tu darah haid? Ya Allahu Akbar. Saya dah kahwin, saya ada isteri, saya ada anak, saya tahu tu darah haid. Jangan tanya lah kenapa saya tahu darah tu kenapa. Apa soalan lah. Macam mana dia boleh dapat darah haid perempuan tu? Ada Maulana, tolong dengar balik cerita saya. Kan dorang ni Rustam. Okey, sekejap saya tengah cari nama Rustam blok Pak. Rustam nak blok siapa? Siapa dia ni? Nak kena blok siapa ni? Nur Hasliza Osman ke? Okey, dengar betul-betul. Sebab tu saya kata, sebab tu saya cakap sebab tu saya kata, dengar cerita saya ni.
Okey, Didi silence nak kena block Didi silent ke apa? Saya tak jumpa lah. Okey, sebab tu saya kata dengar cerita sampai habis. Tengok pada awal cerita tu. Block Syakir dia Joy. Syakir dia Joy. Sekejap ya. Syakir dia Joy. Syakir. Saya nak cari Syakir sekejap. Syakir. Mana Syakir ni? Kau bakal kena block ni. Hari ni je 3 orang aku dah block. Buat sama dia kan. Dini silent. Okay, kau aku block siap. Siapa lagi? Syakir. Ali. Mana Ali? Mana pula Ali? Tak jumpa pula si Ali ni. Tak jumpa lah. Okey. Dengar baik-baik. Jangan sampai saya ulang sekali. Dengar baik-baik Sebab tu saya cakap, tolong dengar cerita daripada awal. Jangan terus masuk mana dapat rahid tu. Nanti kan awak kata saya buat cerita. Faham? Okey, dengar saya cakap. Diorang ni dah bertunang. Okey, bila dah bertunang, janganlah poyo dengan saya lah. Okey, korang dah bercinta pun korang dah ringan-ringan. Betul lah, korang bercinta pun korang beringan-ringan. Tak semua, segelintir. Okey. Sekejap Lepas tu, dalam pada masa yang sama, apatah lagi dah bertunang. Kalau berkapal pun, blok saya untuk bawang. Kau nak kena blok ke? Okey, aku blok. Okey. Saya tak jumpa lagi nama dia. Okey, dalam pada masa yang sama, okey. Benda ni banyak jual dekat Thailand. Okey, dekat Thailand banyak jual. Benda ni banyak jual dekat Thailand. Okey. Benda ni digunakan adalah untuk untuk dijadikan sebagai model ataupun dijadikan sebagai apa panggil tu, dijadikan sebagai pemujaan. Okey, terpulang lah nak guna teddy bear ke apa ke, lantak lah. Itu cara orang tu kan, cara orang tu lah dia punya perubatan dia. Lepas tu macam mana dia dapat darah hit tu? Okey, cara dia dapat darah hit tu adalah cara dia sebab diorang ni pernah bercinta dan diorang ni dah bertunang. Dalam pengetahuan, kenapa mak bapak dia putuskan pertunangan dia? Sebab lelaki ni dah membuntingkan anak perempuan dia. Bila dah bunting apa semua. Okey, sekejap Bila dah bunting, itulah dia. Family dia tak apa setuju. Family dia minta diputuskan. Bila diputuskan, lelaki ni menggunakan cara Thailand untuk balas dendam kepada keluarga. Jadi macam mana dia dapat darah hit tu? Maksudnya mungkin dia dah dapat lah darah tu daripada darah hit tu. Okey, inilah dia darah hit tu. Ini adalah patung. Patung ni perantaraan antara macam kita banyak silat. Kita letak kadam kita dekat mana? Kat keris ke, dekat cincin ke. Begitu juga dengan benda ni. Orang ni kat dalam rumah, jadi ini kat luar. Okey, bila dah jadi macam tu, kain ni pula adalah untuk menguatkan lagi organ dalaman perempuan tu. Ini patung semata-mata hanya dia menggunakan nama saja. Jadi macam mana pula nak dapatkan darah-darah ataupun rambut ke, air mani ke, jadi dengan darah. Jadi benda tu dibalutkan sekali.
Dia balut sekali, kemudian dia tanam depan rumah. Dengan syarat benda ni kena melangkah. Okey. Okey, sekarang saya pun dah habis cerita saya. Benda ni insya-Allah sekejap lagi dalam tengah hari ke pukul 10, pukul 11 saya akan bakar ataupun saya akan tanam. Kenapa saya nak bakar hari ni? Kenapa saya nak tanam hari ni? Sebab benda paling senang. Sebab apa? Hari ni dah saya sihat. Sebab 2-3 hari saya tak sihat. Disebabkan barang ni dah saya sakit. Okey. Okey. Kita pun dah nak masuk waktu subuh. Saya nak bagi satu nasihat kepada anda semua. Sekejap ya, saya nak tutup lagu sekejap. Okey, dengar baik-baik. Kepada lelaki dengan perempuan. Okey. Kepada lelaki dengan perempuan, tolong, bila anda bercinta, bukan satu tiket untuk korang buat maksiat. Okey. Kedua, kepada lelaki dengan perempuan, walaupun dah bertunang, janganlah berzina. Zina ni hukum dia haram, berdosa besar. Yang ketiga, ingat, perempuan-perempuan di luar sana, okey, perempuan-perempuan di luar sana, tolong jangan sampai jangan sampai terlalu murah sangat nak memberi kehormatan kepada lelaki. Bukan semua lelaki baik dan bukannya semua lelaki jahat. Lelaki yang baik dia tidak akan apa-apakan perempuan. Lelaki yang nakal dia akan sentiasa mencari peluang untuk untuk nak melepaskan nafsu kepada perempuan. Untuk pengetahuan anda sekalian, kenapa lelaki ni buat dekat perempuan ni? Sebab pertama, dia berdendam. Yang kedua, mengikut daripada apa yang saya tahu daripada cerita bapak dia, dan apa yang saya lihat, keluarga dia ni keluarga orang yang berada. Mungkin juga disebabkan harta. Okey? Mungkin juga disebabkan harta. Yang keempat, dengar sekali. Dengar saya cakap. Yang keempat, di dalam perhubungan tak semestinya lelaki itu baik dan tak semestinya perempuan itu baik. Ada juga perempuan yang tunduk ke lelaki menggunakan nasi tangas. Dan juga ada juga lelaki yang yang pembodoh-bodohkan perempuan menggunakan minyak pengasih yang salah. Antara minyak pengasih yang salah tu minyak dagu, minyak senyonyong. Jadi benda tu perkara-perkara yang dilarang. So jadi kena faham, kepada perempuan-perempuan di luar sana, kalau nak bergambar selfie tu, tolong-tolonglah ambil gambar tu separuh badan je masuk dalam Facebook kalau nak simpan. Jangan letak penuh. Sebab gambar yang penuh tu sebenarnya adalah memudahkan untuk orang santau kita. Okey. Okey, lagi satu saya nak saya nak minum air jap. Lagi satu. Lelaki ni orang Kelantan. Okey. Sekarang dah menetap di Sabah. Saya tak tahu apa jadi kat lelaki tu. Saya hanya kata lelaki tu orang Kelantan. Bukan semuanya orang Kelantan. Okey. Yang Kelantan, Johor, Kedah, Pulau Pinang pun semua tu tak ada kena-mengena. Yang kena-mengena adalah orang tersebut. Okey. Siapa yang kata dalam azan tu? Korang tahu tak azan pukul berapa? Ni sembahyang subuh ke tak? Kalau dah tahu sembahyang subuh, mesti tahu azan pukul berapa. Betul tak? Okey. Jadi sebelum saya tutup saya punya live, bolehlah kongsi-kongsi. InsyaAllah kalau tak ada kat sini, ada kat YouTube. Jadi saya dah kotakan janji saya. Saya dah kotakan janji saya untuk saya lengkapkan cerita saya ni. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana saya Allah berikan kekuatan kepada saya untuk saya bercerita. Okey. Pengalaman saya, nasihat saya tu satu je. Okey, nasihat saya tu satu je. Jangan syirikkan Allah. Kalau kita sayangkan perempuan tu, kita minta kepada Allah. Okey, kalau kita nak pakai minyak pengasih, pakailah minyak pengasih yang baik-baik, yang datang ni daripada Al-Quran. Semoga Allah sayang kita. Semoga perempuan suka kita, cintakan kita, kan?
Janganlah kalau kita dah putus tunang ke, dah break ke, apa ke, dah bercerai ke, janganlah buat benda-benda yang bukan-bukan, nak balas dendam ke apa semua, tak payah. Okey. Lagi satu, kejap. Okey. Tak faham kenapa kenapa ni Pak Menawai block Dini silent tadi kan. Nanti Pak Menawai PM Dini nak post balik baju yang dia beli dekat Pak Menawai. Kenapa nak post? Kenapa nak post balik? Okey. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Janganlah kita menduakan Allah, janganlah kita menyungutukan Allah. Okey. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey. Start pada hari ini, start pada sekarang, saya akan live, saya akan suruh Sang Ratu tengok saya komen. Komen yang bukan-bukan je, kita akan block. Okey, saya nak jaga kualiti. Tak percaya tu hak korang. Kalau tak percaya tak apa, tapi kalau hentam bukan, memang saya akan block terus. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Minum ketum tu haram ke? Sebenarnya nak minum apa pun tak haram. Okey, kecuali arak lah. Okey. Ini arak lah. Okey. Kulit tangan muka ni ori ke pak? Aduh, soalan kau ni pun kadang-kadang boleh nak kena penampar ni sebenarnya. Okey. Lagi macam biasa kita berjumpa lagi. Setidak-tidaknya saya dah cerita, saya dah sampaikan apa yang saya nak sampai. InsyaAllah bolehlah saya berehat lepas ni. Okey. Saya ingin mohon ampun dan maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa. Sekiranya saya terguris perasaan yang mana kena blok tu, saya minta maaf. Anda memang patut kena blok. Tapi kalau anda nak masuk balik live saya, PM saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Salam subuh untuk anda semua. Jangan lupa sembahyang. Macam sombong je Pak Menawai ni, cantik. Sombong aku blok terus. Komen kena ban, tak nak follow dah. Okay, insyaAllah nanti kan saya akan, yang mana kena blok tu nanti saya akan buka balik dia punya blok dia. Yang mana kena blok tu saya akan buka balik lepas ni saya akan buka balik. Tujuan saya blok tu adalah saya tak nak anda kacau live saya. Memang kasar, so baju Pak Menawai saya nak bagi balik. Memang kasar, so baju Pak Menawai saya nak bagi balik, tak faham. Farah Osman, kenapa Farah Osman? Memang kasar, so baju Pak Menawai saya nak bagi balik. Kenapa Farah Osman? Nanti kan awak mesej saya. Okay, so kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.